Okey. Okey, cikgu ulang sekali lagi ya. Hari ni kita belajar tajuk baru, masa dan waktu, buku teks ke surat 25, buku aktiviti, muka surat 93. Okey, kalau ikut tajuk wang tu sebenarnya dah habis, cuma cikgu skip dulu untuk penyelesaian masalah tajuk wang tu sebab nak kejar dulu silibus, nanti dah habis, kita akan patah balik. Okey, macam mana pun mesti saya akan patah balik. Okey. So hari ni kamu tengok dulu masa dan waktu dalam buku teks muka surat 25. Okey. Dia aktiviti apa tu? Cuba bagi tahu kat cikgu apa dia. Aktiviti apa tu? Dia tengah buat aktiviti apa tu? Masak ke? Berjalan-jalan di shopping mall ke? Apa dia? Baca tu. Dekat atas tu ada punya tu. Apa dia membaca dia tengah buat apa tu dalam muka surat? Perkemahan. Perkemahan Perdana Sekolah Kebangsaan Idaman. Okey. Secara asas untuk topik masa dan waktu ni, okey, kalau yang tak keperluan tutup mic nanti kawan kamu tak dengar. Kalau waktu cikgu tanya soalan kamu buka. Okay, kalau rasa macam tak ada keperluan nak cakap kamu tutup. Okey? Okey, di sini secara asas untuk tajuk masa dan waktu ni, pertama sekali kamu kena reti tengok jam lah. Nak tanya dulu, kamu dah pandai kan tengok jam? Cikgu kalau boleh tak naklah kamu reti tengok jam jarum. Jam digital. Kalau boleh kamu kena pandai tengok jam yang berjarum tu. Okey, dah pandai bagus. Sebab dalam jarum tu, dalam jam jarum tu dia ada 2 jarum kan. Satu jarum minit, satu jarum saat. Tapi untuk yang muka surat 25 ni dia tak adalah tunjuk lagi yang detail tu. Cumanya kita nak tahu dulu. Kita nak kena sebut betul-betul dulu yang itu pukul berapa. Okey, kamu tengok dalam buku teks saja. Yang buku teks cikgu tak ada scan kat sini. Kamu tengok, cikgu sebut kamu tengok Okey, tengok aktiviti berkumpul taklimat. Masa pukul 8 pagi. Maksudnya pukul 8 dia orang berkumpul. Ada taklimat untuk perkemahan. Sebelum perkemahan mula. Okey, kemudian kembara hutan pukul 8.30. Kemudian pada pukul 11.30 pagi dia orang ada dah start aktiviti iaitu aktiviti pertolongan cemas. Kemudian pergi kepada pukul 1 petang sebelum Zohor, nak dekat Zohor tu dia orang makan dan rehat lah. Okey, selepas solat Zohor dia orang semua tu, dia orang buatlah berkayak, aktiviti berkayak yang dia naik boat tu. Okey. Tu pada pukul 3.15 petang ataupun kita boleh panggil 3 suku petang. Okey. Dan malam selepas dah petang tu mungkin orang rehat saja, tak ada aktiviti apa-apa. Malam pada pukul 9 malam orang Waalaikumsalam Fatimah. Okey. Pada malam pukul 9 malam diorang menyalakan unggun api. Mungkin itu aktiviti dia yang terakhir lah pada waktu malam tu. Okey, lepas tu diorang tidur lah. Okey. Jadi yang ni senang je lah maksudnya kita nak tengok. Kita reti sebut pukul 8, pukul 8.30, pukul 11.30. Okey. Okey, muka surat 26. Buka je muka surat 26. Okey, sama je dia macam tadi. Cuma yang ini bukannya tentang perkemahan. Yang ini tentang Hari Anugerah Cemerlang Sekolah Kebangsaan Idaman. Ada dia punya tentatif majlis. Tentatif majlis tu maksudnya atur cara majlis tu adalah maksudnya tentatif majlis tu. Dia nak bagi tahu pukul ni ada apa, pukul sekian ada aktiviti apa, ada acara apa. Jadi kamu boleh tengoklah 7.30 pagi ketibaan ibu bapa dan murid. Okay. Kalau soalan tanya, acara apakah yang dilakukan pada jam 8.50 pagi? Okay. Acara penyampaian anugerah dan sijil. Kamu kena reti tengok jam, kamu kena tengok acara apa yang berlangsung ketika waktu tu. Okay. Kemudian kalau soalan tanya, bilakah acara tersebut tamat dan peserta bersurai pulang ke rumah? Okey, pada pukul 11 pagi. Itu contoh soalan. Okey, faham kadang-kadang dia suka pusing ayat dia. Okey, nak tahu seterusnya kita tengok dalam buku aktiviti. Okey, sekarang buka buku aktiviti yang macam cikgu dah scan kat depan ni. Okey, aktiviti 1. Yang ni muka surat 93 Okey, aktiviti 1. Lihat jadual, lengkapkan ayat di bawah. Okey, ni hari kantin. Hari kantin ni macam yang sekolah Seri pernah buat sekali sebelum COVID hari tu. Tak ingat tahun bila tapi saya tak pasti kamu darjah berapa? Kamu darjah 1 Darjah 1 je. Betul lah darjah 1. Hari kantin pernah buat sekali je kat sekolah Seri hari tu. Okey, maksudnya hari kantin tu hari yang ada jual-jual, ada jual air, ada jual makanan. Ingat lagi tak? Kita boleh beli-beli. Lepas tu ada bomba datang hari tu kan. Okay, yang ini itu kat sekolah Seri lah. Yang ni hari kantin Sekolah Kebangsaan Idaman. Okay, kamu tengok ni.
Dia peruntukkan masa dia daripada pagi sampai tengah hari je, tak sampai malam Maksudnya hari kantin ni setengah hari sahaja dia punya majlis. Okey. Masa pukul 8 pagi pembukaan gerai jualan, 8.30 pagi ucapan guru besar, 9 pagi ceramah kesihatan, 10 pagi sukaneka, 11 pagi pertandingan gerai tercantik, 11.30 persembahan murid, 12.30 hari dah nak habis penyampaian hadiah, 12.30 tengah hari. Okay, kena sebut betul kan? 12.30 tengah hari. Majlis tersebut tamat dan boleh balik lah. Cuma dia tak sebut lah kan bersurai pulang ke rumah tu pukul apa. Dia cuma cakap 12.30 tengah hari tu dah habis. Okay. Jadi tengok soalan. Okay, gerai jualan mula dibuka pada pukul berapa? Okay, siapa nak jawab? 8 pagi. Okay. 8 pagi. 8 pagi. Okey, cara nak tulis jam dia mesti ada 2 titik kat sini. Okey, cikgu ulang sekali lagi Dia mesti ada 2 titik. Dia tak boleh kamu buat 1 titik macam ni. Ni tak boleh, ni salah Kamu kena tambah 2 titik. Nampak ni kat sini, semua 2 titik, semua 2 titik kan? Okey, itu cara penulisan jam yang betul, dia ada titik tu 2 kali. Okey, dia tarik lalat dia tu 2 kali, okey? Sama je. Okay, pukul 8 pagi. Okey, B. Pukul 9 pagi ada apa? Ada acara apa? Siapa nak jawab? Buka je mic. Ceramah kesihatan. Ceramah kesihatan. Okey, buat sekarang. Ceramah kesihatan. Kena ikut skema tulisan bahasa Melayu lah. Kalau dalam tu dia tulis huruf besar sebab ini kata nama khas ceramah kesihatan. Bukan. Ini bukan kata nama khas. Maksudnya ayat depan je dia kena huruf besar, kena ikutlah. Ceramah kesihatan. Buat ceramah kesihatan. Okey, ni kecil. Apa yang ditulis dalam jadual itu yang kamu salin balik. Okey, C. Majlis tamat pada pukul berapa? 12.30 hari. Okey, pandai. 12.30 tengah hari. Okey. 12.30 tengah hari. Tengah hari tak payah buat dah sebab dia dah tuliskan siap-siap. Jadi kamu buat dia punya jam sahaja iaitu 12.30. Dia bukannya sama dengan sebenarnya Saya punya pen ni dia tak boleh nak tekan titik, dia macam problem. Kamu kena buat titik tengok ni. Saya kena tekan betul-betul baru dia nampak jadi bulat. Kat sini Okey, titik. Titik betul-betul. Pen cikgu ni payah sikit. Okey, acara sebelum pertandingan gerai tercantik. Ya Afan, kenapa? Afan nak jawab Pertandingan gerai tercantik. Acara dengar ni, acara sebelum pertandingan gerai tercantik ialah acara apa? Sukaneka. Sukaneka. Kena fahamkan soalan betul-betul. Dia kata acara sebelum pertandingan gerai tercantik. Bukan dia tanya pukul berapa pertandingan gerai tercantik. Dia tanya acara apa sebelum acara pertandingan gerai tercantik. Sukaneka. Sebelum yang inilah. Okey. Sukaneka. Ya. Siapa yang tanya? Afan Surat berapa? Surat 93. Okey, buku aktiviti. Okey, yang bermula pada pukul berapa? Okey, sukaneka tersebut pukul berapa? Dia bukan tanya pertandingan gerai tercantik tu apa. Sukaneka tu pukul berapa? 10. Okey, pukul 10. Titik. 10. Pagi tak payah buat lah. Pagi dah ada tulis kat sini. Okey, E. Persembahan murid bermula pada pukul 11.30 pagi. Okey, pandai. 11.30 pagi. Titik ni saya titik Jangan tiru cikgu Cikgu punya pen ni masalah sikit. Okey, 11.30 pagi. Okey. Acara selepas itu tu merujuk kepada selepas persembahan murid acara apa? Penyampaian hadiah. Penyampaian hadiah. Ya. Pandai penyampaian hadiah. Yang bermula pada pukul penyampaian hadiah tu mula pukul berapa? Bukan 12.30 tengah hari. 12 tengah hari.
Kalau 12 setengah-tengah hari dah balik, dah majlis dah tamat. 12 belum tamat lagi. Tengah hari sahaja, okey. Dah dapat semua? Okey, buka muka surat 93. 94 sekarang. Okey, 94 ni dia kena pandai tengok kalender. Kalender tiap tahun dia berubah dari segi kedudukan hari sahaja, tapi bilangan hari tu dia kekal. Kecuali bulan Februari. Nanti akan masuk detail sikit lah Februari ni apa kan. Okay, sebelum tu kamu tengok dulu buku teks, muka surat 29, 28, 29. Buku teks jilid 2, muka surat 28, 29. Ni kenal kalender. Okay, tengok satu-satu. Cikgu tak tunjuk kat depan, kamu kena tengok buku. Masing-masing kena tengok buku masing-masing. Okay, bulan pertama. Yang ni dah hafal. Kamu dah hafal dah bulan? Dalam setahun ada berapa bulan? Setahun ada berapa bulan? 12. 12 bulan. Satu tahun ada 12 bulan. Yang dikenali sebagai bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Kena tahulah Mei tu bulan berapa, Jun tu bulan berapa. Sebab ada lagi budak yang tak tahu noh. Sepatutnya kamu kena dah tahu. Kalau misalkan cikgu sebut, okey nanti kita akan pergi holiday bulan Disember. Kalau ayah kamu kata bulan Disember bulan apa tu? Tak tahu kan. Maknanya bulan Disember tu bulan 12 lah. Okey. Kalau misalkan kata mak kamu kata, okey nanti kita sambut hari jadi adik bulan Julai. Julai bulan apa? Bulan 7. Okey. Mei bulan apa? Mei bulan 5. Okey. Yang cikgu nak beritahu tadi ni, setiap tahun kalender ni dia akan berubah dari segi kedudukan hari sahaja. Bilangan hari adalah sama kecuali Februari. Februari ni dia ada tahun lompat dia. Maksudnya dia sampai 28 hari bulan je. Kadang-kadang 29. Tu pun 5 tahun sekali. Tu jarang-jarang Dia lambat lagi baru jadi. Okey. Jadi kalau kamu tengok dalam muka surat 28 ni kalender lama ni, bukan kalender yang terkini. Kita nak fokus kepada berapa hari. Dalam Januari ada berapa hari? Kamu tengok dalam buku kamu sekarang? Ada berapa hari? Tengok yang bawah last sekali tu, berapa hari? Anur tak buka mic kot. 31. Januari tu ada 31 hari. Yang tu yang cikgu kata. Hari tu tak berubah. Bilangan hari tak berubah. Yang berubah adalah dia punya kedudukan hari dia. Isnin tu bila, berapa hari bulan. Itu je yang berubah. Okay. Kemudian bulan Februari ketika ini 28. 28 je. Februari 29 tu dia 5 tahun sekali. 30 memang tak ada. 30 Februari memang tak ada. 31 Februari memang tak ada. Okay. March berapa? March 31 lagi. April 30. Dia selang-selang tau. March 31, April 30. Lepas tu Mei 31, Jun 30. Julai 31, Julai pula. Okay, Julai 31, bulan Jun, Julai, Ogos 31 juga. Okay, nanti cikgu beritahu kenapa ni. Okay, kemudian September 30, Oktober 31, November 30, Disember 31. Okay, sekarang ni cuba kamu buat tangan macam ni. Macam cikgu tunjuk kat kamera ni, buat macam ni. Mana kamera ni? Okay, buat penumbuk macam ni. Tunjuk penumbuk kat kamera sekarang. Ni bukannya kita nak main tumbuk-tumbuk tau, nak tunjuk ni. Okay, nampak tak ni? Okay, kamu nampak tak dekat tangan kamu bila kamu genggam, ada benjol dan ada yang tenggelam. Nampak tak? Ni benjol naik, ni yang tulang timbul, ini tulang tenggelam. Nampak tak? Okay, sekarang ni kamu tengok ni jari telunjuk ni. Okay, bila kita tutup, dia akan timbul kat sini kan? Okay, kalau dulu-dulu cikgu belajar, cikgu ajar kan, cara nak mengingat hari untuk setiap bulan, tak payah tengok kalender macam ni. Yang timbul ni adalah 31, yang tenggelam ni adalah 30 ataupun 28 lah untuk Februari. Okay, sekarang kita mula Januari. Salah, cikgu tak nampak kamera ya. Nampak? Okay, ni Januari, Februari, March, April. April tenggelam. Mei. Ni Mei. Ulang sekali Januari,
Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Tu sebablah kalau kamu tengok kenapa Julai tadi dia 31. Lepas tu dia bertemu lagi Ogos 31 sebab kalau ikut tangan dia bertemu 2 kali dekat tulang timbul tu. Tengok boleh saya. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Julai dekat sini. Tulang timbul yang terakhir tangan yang kecil ni. Tangan jari kelingking kecil ni dekat sini Julai. Lepas tu Ogos dia patah balik jari ni. Dia patah balik jari ni dekat tulang timbul ni. Kan tadi cikgu cakap tulang timbul adalah 31 hari. Nampak tak? Faham dah. Faham. Faham kan? Okey. Jadinya lepas ni kalau dalam soalan dalam periksa November ada berapa hari? Kamu guna tangan je. Tangan kamu boleh bawa ke mana kan? Tangan kamu tak ada tercabut kan? Tak ada pakai skru kan? Tertinggal kat rumah kan? Pergi dalam periksa pun tangan, kiranya tangan kamu adalah toyol untuk jawapan. Untuk kalender lah. Bukanlah kata cikgu kena meniru. Maksudnya kita ada, Allah bagi kan? Allah bagi kemudahan, kita bawa tangan kita ke mana-mana. Tak ada tertinggal dah. Faham lah? Okey, kalau macam katakan kadang-kadang orang tanya, bulan Mac berapa Tak ingat lah, kalender tak ada. Tengok sini. Januari, Februari, Mac. Mac timbul 31. Okey? Kalau Februari sahaja bukan 30 walaupun dia tenggelam. Cikgu cakap tadi berapa? 28. Okey, senang Kamu tanya mak kamu pun mak kamu tahulah formula ni. Okey. Kemudian kamu buka muka surat 94. Okey, sekarang kita buat. Okey, ada berapa hari dalam seminggu? Satu minggu ada berapa hari? Berapa? Berapa? 7. 7. Okey. Kita kena sebut daripada permulaan hari, siapa tahu hari apa sebenarnya? Hari Isnin ke atau hari Ahad sebenarnya permulaan hari? Hari Ahad. Ya, Ahad. Bukan Isnin. Kalau kamu kata Isnin tu hari pertama dalam seminggu, salah. Sebenarnya kita akan sebut di orang barat punya style tau. Dia hari Ahad dulu. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari yang ketujuh sebenarnya adalah hari Sabtu, bukan hari Ahad. Okey, kalau kamu rasa hari Isnin tu adalah hari yang pertama dalam seminggu, salah Dia hari Ahad. Nampak ni dalam soalan ni, dia sebut Ahad dulu. Okey, kemudian kamu masukkan hari-hari yang tertinggal tu. Hari Ahad, hari Isnin. Ingat hari ni kata nama khas kamu kena huruf besar sebab dia hari. Dia kena wajib huruf besar. Walaupun dia duduk di tengah-tengah ayat. Okay, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Yang ini senang lah kan, takkanlah hari pun tak tahu kan. Jumaat. Okey, itu je lah yang kamu kena isi. Okey, kemudian 1 tahun ada berapa bulan? Tadi cikgu dah bagi jawapan dekat atas. 12. 2 bulan. 2 bulan je lagi banyak bulan tu mana perginya? 12. Okey, 12 bulan. Yang tadilah Januari, Februari sampai Disember tu. Okey, bulan Januari, Mei, Ogos, Disember ada berapa hari? Ni tak payah guna kalender pun tak apa, guna tangan je lagi. Dia duduk kat apa orang kata tulang timbul ke tulang tenggelam? Januari, Februari, 31. Semua dia berada timbul. Kalau hilang lah. Tapi kalau kamu tak faham, tangan tu kamu tengok kalender kat atas ni. Tengok ni, Mei, Ogos, mana Ogos lagi. Disember, nampak ni semua dia pakai 3. Sekejap. Mei, Ogos, Mei. Okey, Mei ni jangan tengok kat sini tau. Ni tengok kat sini. Nampak tak? 31 kat situ. Ogos kat sini. Disember kat sini. Faham tak? Januari, mana Januari? Okey, nampak tak? God, I'm serious. Okay, you stress apa? Okay, D, hari pertama bagi bulan Januari. Okay, ni bukannya ditanya bulan Januari tu ada berapa hari, ditanya hari pertama bagi bulan Januari tahun 2020. Jadi kamu kena tengok kalender kat atas lah. Yang ni tak bentuk tangan. Okay, tengok Januari, tengok hari yang pertama. Hari Ahad. Berapa hari bulan? Okay. Berapa hari bulan? Hari pertama hari apa? Hari apa ni? Rabu. Okay, hari
Rabu. Hari pertama dalam kalender bulan Januari tahun 2020 adalah hari Rabu. Ini tak boleh tengok tangan lah. Yang ini jawapan tu akan berubah mengikut tahun kalender. Okay. Betul. E pula. Hari apa ialah hari terakhir bagi bulan Disember? Tengok bulan Disember, tengok hari yang terakhir hari apa? Sabtu. Ni lah sayang oi. Sabtu tu kalau perkiraan ni. Hari apa? Khamis. Hari Khamis. 21. Khamis. 31 hari bulan tu hari Khamis. Okay, hari terakhir. Okay, 15 Disember 2020 ialah hari apa? Tengok 15 Disember hari apa? Ni kat sini cikgu bulat Hari apa ni? Hari apa tu? Selasa. Okey, hari Selasa. Selasa. Hari ni. Okey, soalan last. Hari guru adalah pada okey, dia merujuk kepada kalender atas Hari guru di bulan Mei. 16 ni. Ni 16 Mei ni nampak ni hari guru ni. 16. 16. Okey, kamu buat 16 Mei saja. 2020 tak payah buat. Kemudian 16 Mei tu hari apa? Muka surat 93. Yang ni 94 dah. Hari apa 16 Mei tu? Ya, Sabtu. Maka cikgu tak sambut lah hari guru hari Sabtu kan. Duduklah kat rumah diam-diam. Okey, tak cuti kan. Okey. Habis dah sikit lagi. Okey, sekarang muka surat 95. Nak habis dah sikit lagi. Okey, sekarang ni ini kamu tengok dulu buku teks. Muka surat 30. Perkaitan dalam masa. Yang ini dia tak susah tau. Asal kamu faham dia punya perkadaran dia atau perkaitan dia tu kamu boleh jawab. Okey, dia punya perkadaran dia untuk jam dan minit. Tengok jam ni dia berkawan dengan minit. Jam ni dia berkawan dengan minit. Kalau minit dia kawan dengan saat. Macam tu. Okey, sekarang ni cikgu perkadaran dia. Okey, 1 jam yang macam kalau kita tengok muka surat 90 berapa ni 95 Hamzah. Teks. Okey, 1 jam yang satu pusingan jam penuh adalah sebanyak 60 minit. Okay. Dan pergerakan 1 minit untuk jarum minit mewakili sebanyak 60 saat. Okey, ini kena hafal. Okey, faham 1 jam 60 minit, 1 minit 60 saat. Okey. Sekarang ni kamu tengok dalam buku aktiviti. Okey. Kamu tengok. Cikgu tak ada scan, kamu kena tengok sendiri. Jarum yang kecil iaitu yang berwarna merah dalam buku teks muka surat 30 jilid 2, tajuk perkaitan dalam masa, itu adalah jarum jam. Faham tak? Yang dia warna merah tu, ni jam-jam. Jarum jam. Kemudian dia warna hitam yang bawah tu, panjang sikit dari warna merah, itu adalah jarum minit. Faham Jadi cara kamu nak tengok jam dalam buku tu dia pukul berapa sebenarnya tu? Pukul 2.30 ataupun kita panggil 2.30. 2.30 apa? Dia tak beritahu lah pagi ke, petang ke, malam ke, pagi ke, petang ke. Okey. Kalau pukul 2.30 ni ada 2 je, 1 pagi, 1 petang. Okey. Kemudian jarum saat yang mana? Okey, kalau perasan dia ada satu lagi jarum halus dalam 1 jam tu kan? Dalam 1 jam pula kan? Dia bukannya kata jarum yang ada penunjuk anak panah tu, dia macam tu je. Itu adalah jarum saat. Okey. Tapi saya sebut 2 jarum lah. Saya nak fokus pada jarum jam dan jarum minit. Yang ada satu garisan halus tu dalam dalam jam jarum kamu kat dinding tu, itu adalah jarum saat yang dia bergerak. Tak berhenti. Selagi ada bateri dia bergerak. Dia akan berhenti kalau tak ada bateri je. Selagi dunia ni tak kiamat, selagi itulah jam tu bergerak. Selagi ada bateri. Okay, faham Itu sebab orang kata masa tu emas. Sebab orang kata masa tu tak akan boleh patah balik sebab dia akan still bergerak. Kamu tidur pun dia bergerak, dia tak tidur. Okay, dia bergerak. Okay.
Bila habis satu pusingan jarum saat tu akan bergeraklah 1 minit. Bila minit pula bergerak habis satu pusingan tu dia akan bergeraklah jarum jam. Macam itulah dia punya orang kata apa sifir dia tu. Okay. Jadi sekarang ni kamu kena tengok pula sela di antara setiap pukul 12, setiap nombor 12 ni pukul 12 ke pukul 1, sela dia ni adalah sebanyak 5 saat. Okey, di 5 saat. Ni semua cikgu tengok dalam buku. Dalam buku aktiviti. Kamu tengok dalam buku. Buku aktiviti, buku teks. Okey. Dia bergerak lagi 10 saat. Bergerak lagi 15 saat. Siapa tahu dalam jam ni dipakai sifir berapa? Dalam jam ada sifir, dia pakai sifir berapa? Okey, sifir 5. Okey. Dia pakai sifir 5. Kalau jarum jam, kalau jarum jam duduk di nombor 8, sebenarnya dia berapa minit? Siapa tahu? 8 darab 5 berapa? 40. 8 darab 5, 40. Maknanya 8 tu, pukul 8 tu maksudnya jarum jam. Dia punya jarum minit dia 40 minit sebenarnya. Okey. Kalau misalnya kata jarum jam tu duduk di nombor 5, dia berapa minit sebenarnya? Duduk di nombor 5. 5 darab 5 berapa? 25. 25. Okey. Tak apa, nanti kita akan belajar lagi detail lah. Yang ni asas je dulu ni. Okey, sekarang ni 1 minit 60 saat. Kita tak pakai jam lagi kita pakai yang ini dulu. Untuk soalan padankan ni. Okey, sekarang mula. 1 minit, pergi kat sini dulu sebab ini kamu dah tahu 1 minit, cikgu dah bagi tahu jawapan 1 minit 60 saat. Dekat sini dia punya jawapan. Okey, buat sekarang. Okey, kemudian macam ni yang ni cikgu tak akan habiskan, kamu kena sambung kat rumah nanti. Okey, 2 minit berapa? Okey, kalau 1 minit 60 saat, kalau 2 minit berapa saat? Kamu kena tambahlah ataupun kamu kena darab. 60 ni kamu kena tambah 60 ataupun 60 darab 2. Kamu akan dapat 120 saat. Ni kena cekak sifir lah benda ni. Kamu nak tambah pun boleh tapi lambat lah. Kalau saya suka darab. Okey, jadi 2 minit ni 120 saat. Okey, habis nombor 1. Nombor 1 ni saya tak buat sampai habis Kamu selesaikan di rumah. Okey, sekejap lagi lah. Okey, kemudian lengkapkan garis masa nombor 2 pula nombor 2. Sekarang kita kat nombor 2. Okey, nombor 2 yang ni kosong jam. 1 jam. 1 jam berapa minit? 60 minit. Hilang. 1 jam 60 minit. Siapa ni? Disuruh stop ni. Buat terpadam. Tak tahulah. Dia tak tahu pen cikgu ni macam tengah nak rosak-rosak lah. Harap-harap tak rosak lah kan sampai habis PTPR kan. Okey. 1 jam 60 minit. Kat sini mestilah 2 jam. Okey. Kat sini kamu darab nanti. Kamu sini kamu darab 3 dengan 3 darab 60 ni berapa jam. Okey, isi Okey, nombor 2 cikgu tak bagi 2 je jawapan. Selebihnya buat sendiri. Okey, nombor 3. 6 minit. Okey, 6 minit berapa saat? Kamu kena darab lah. 6 minit kamu darab lah dengan 360. Kamu dapatlah nanti jawapan dia berapa dalam 360 pula. Dah bagi jawapan mak dah. Kasih tak dah ni. Dah terbagi jawapan dah cikgu pun. 6 minit darab 60. Okey, kamu dapatlah sini 360 saat. Okey. Kalau macam ni, 7 ni 1 jam kan 60 minit. 1 jam kan 60 minit. Okey, kamu darab 7 darab 60. Kamu dapatlah nanti minit dia berapa. Okey. Sekejap Okey. Yang saat ni pula 580 ni, kamu buat macam ni. 580 saat. Okey. Nak senang, kamu kena bahagi dengan 60. Okey, sebab dia terbalik tau. Sekejap mula masuk ke dalam ni. Yang ini saya bagi clue macam ni je. Kamu cuba selesaikan dengan mak ayah kamu. Minta mak ayah kamu bantu. Okey, kamu akan dapat berapa? Contoh 60 darab 60 darab 6, 360. 60 darab 7, 42. 60 darab 8,
60 darab 9. Okey, 60 darab 9, 540. Sebab 9 darab 6, 54. Okey. Jadi, kamu tengok betul? Okey, ni tolak, ni jadi 4. Okey, yang kat bawah ni adalah minit. Yang kat bawah ni adalah minit. Lebihan baki ni adalah saat dia. Okey, jadi 9 minit 40 saat. Assalamualaikum cikgu. 90 Suara minit. cikgu tak dengar lah cikgu. Kamu bahagi apa dia? Sekejap saya dengan tahun 3 ni. Okey, 490 minit ni kamu bahagi dengan 60 juga. Sebab 1 minit 60 saat. Yang ni kena bahagi, tak boleh darat sebab dia terbalik. Okey. Nanti kamu dapat atas dia, ini adalah jam. Baki kalau ada, itu adalah minit. Okey. Faham tak darjah 3? Tengok faham. Okay. Faham. Faham. Apa Muzakir? Yang D tu Apa dia, Muzakir? 300 minit tu kan. 300 minit. Yang ni Yang D. Yang D ke? Yang ni pun kena bahagi juga. Ni pun kena bahagi juga. Bahagi 60. Itu tak dengan 600 lah. 60 lah. Ha? Bahagi dengan 60. Yang ni tak boleh darab. Kalau kamu 60. Tengok apa dia siap dah. Ni dengar. Kamu dengar cikgu cakap. Kalau bila kata kamu nampak peningkaran dia, dengar cikgu cakap. Oi, dengar cikgu cakap. Ya Allah, kalau dah kamu bercakap, saya bercakap sama ni. Dengar. Cuba dengar jap. Okey. Kalau aku boleh buat apa-apa tak? Apa dia Afan? Ha? Lah? Apa dia? Afan nak cakap apa? Kejap bagi cikgu cakap je lah boleh? Nak habis dah ni. Okey. Kalau kamu macam mana kamu nak tahu dia kena bahagia atau tak? Okey, cara dia senang je. Okey, kamu tengok tadi yang mula-mula tadi perkadaran cikgu bagi ni. Sekejap. Mana tadi? Okey. Tengok baik-baik. Tengok betul-betul Kalau yang kamu nampak, ni cikgu kotakkan biru ni. Kalau kamu nampak daripada jam nak pergi minit ataupun minit nak pergi ke saat, itu adalah darab. Kena darab. Tapi kalau kamu nampak minit nak pergi jam ataupun saat nak pergi minit, kamu kena bahagi. Terbalik. Faham tak? Ni macam ni. Minit nombor D ni kan. Minit nak tukar kepada jam. Kena bahagi. Okey? Kalau ni jam nak pergi ke minit, kena darab. Saat nak pergi ke minit, kena darab ke bahagi? Saat nak pergi ke minit, dia terbalik ni. Saat nak pergi ke minit. Apa? Bahagi. Saat nak pergi ke minit, bahagi. Kalau minit nak pergi ke saat, baru kamu darab. Maknanya yang ini pun kamu bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 60. Atas ni, dia punya minit. Kalau ada baki di bawah, saat. Okay. Tak apa, benda ni mungkinlah baru bagi kamu. Kamu buat je dulu pelan-pelan. Nanti kita akan belajar lagi detail, okay? Hari ni tak adalah. Okay, fahamkan pelan-pelan dulu, okay? Sebab benda ni nanti kamu akan bawa ke tahun 4, tahun 5, tahun 6. Percaya cakap saya, kalau kamu tak faham darjah 3 ni, kamu akan menghadapi masalah yang besar untuk tahun 4, 5 dan 6. Sebab benda ni akan bawa lagi susah nanti Okay, kena fahamkan dulu. Okay. So, saya tutup dulu record. Dah habis. Okay, jadi